live streaming masjid masjid ke apa ni? Saya pula ni juga biasa-biasa ni boleh. Baik. Bismillah. Baik tuan-tuan, dengan izin Allah Subhanahu wa taala malam ni sama-sama lagi dapat buku kan? Malam ni ramai saya dapat tuan-tuan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita digegarkan dengan isu di Palestin tuan-tuan kan? Sebelum ni kita ada belajar dah hadis tu kan, bagi yang berkemampuan dan sebagainya kan. Ada pula orang-orang kata apa Israel nak serang Malaysia pula kan, macam-macam saya dengar kan, macam-macam saya dengar. Baik, cuma persiapan kita tuan-tuan kan, persiapan kita kalau betul lah kita diserang, apa persiapan kita tuan-tuan kan? Baik, kita masuk pada hadis. Kita masuk pada hadis yang kelima sikit tuan-tuan tentang ada sikit yang saya nak kongsikan. Ini tak ada dalam kitab tuan-tuan tak ada dalam kitab. Ini adalah sedikit tazkirah ataupun peringatan tuan-tuan daripada kitab ini tentang baik. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين. Baik, sebelum tuan-tuan kita doakan semoga yang sakit diberikan kesembuhan dan yang sibuk diberikan masa untuk hadir tuan-tuan kan. Ada kata dua nikmat yang manusia sering terlupa. Antaranya adalah nikmat sihat dan masa lapang. Sebab saya selalu ulang, semoga yang sakit diberikan kesembuhan dan sibuk diberikan kelapangan masa untuk hadir. Sebab dua perkara ini tuan-tuan manusia selalu terlepas. Bila dia sihat, dia lupa nak belajar, dia lupa nak baca Quran, dia lupa nak solat kan. Bila dia sakit barulah kita hiki-hiki tuan-tuan kan, barulah dia tengok ya Allah sakit kan. Bila dia ada masa lapang, dia buat benda-benda yang tak elok, benda-benda maksiat. Bila dia disibukkan, dia mulalah bila dah pergi masjid, nak sembahyang kan. Jadi dua nikmat ni tuan-tuan selalu dilupakan oleh manusia ni, oleh kita sendiri kan. Jadi kita kena banyak ingat tuan-tuan, sentiasa muhasabah diri kita. Setiap masa kita, setiap detik dalam hidup kita tuan-tuan, semuanya akan disoal oleh Allah Ta'ala kan. Apa sahaja perbuatan kita, sekecil apa sahaja perbuatan yang kita buat, percakapan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, semuanya akan disoal tuan-tuan. Kita bergurau sendiri, semua akan disoal. Kita duduk mengaji kat malam ni pun sama disoal ke tuan-tuan. Semuanya disoal ya, tak ada satu pun tak disoal. Tuan saya minta mohon kena baik tuan baik. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bih wa bi'ulumihi fi darain amin. Al-hadis al-khamis 10. Hadis yang ke-15. Ini saya ulang sikit tuan sebelum kita masuk ke tazkirah atau pada 10 perkara yang kurang berharga nilai. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, beriman dengan macam mana? Beriman dengan iman yang sempurna, imanan kamilan, falyakul khairan, maka berkata-katalah dengan kata-kata yang baik. Awliya semua, tak boleh kata baik. Kalau mulut dia nak cakap jahat, diam. Dua kaedah. Tak boleh nak kata baik, diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Dan siapa yang beriman dengan Allah, iman yang sempurna, serta beriman dengan sempurna kepada hari akhirat, falyukrim jarah, maka muliakan jiran. Kita dah bagi tahu dah minggu lepas sampai tentang jiran 40 depan, belakang, kiri, kanan. Tak kisahlah. Dah habis sampai ujung kampung, tetap je dia jiran kita tu. Tak ada kita nak pulau dia jauh dah Ustaz. Kan? Dia bukan dah jiran saya. Kira sampai 40 depan. Kan? Jadi orang yang beriman dengan iman yang sempurna kepada Allah dan beriman dengan iman yang sempurna kepada hari kiamat, maka muliakan jiran dia. Jika sakit, ziarah kan? Jika diberi satu berita gembira, ikut gembira, bukan hasad dengki kan? Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
Dan siapa yang beriman dengan Allah, iman yang sempurna juga, dan hari kiamat, falyukrim dhaifahu, maka muliakan tetamu dia. Tetamu datang, sambut. Kan, paling kurang air masak. Kan? Ini tetamu datang, dah 2 jam datang, buka satu pun tak boleh. Kan? Orang tu dah bagi clue. Dia balik. Kan? Dia balik. Tak tahu siapa nak angkat air. Kan? Jadi Nabi kata siapa yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, maka muliakan tetamu. Kan? Muliakan tetamu. Baik. Bagi pada ini kan kalau nak sana pada saya tak ada masalah tu. Asyarat asya'un minal jufa. 10 perkara yang kurang nilainya. Dia bukan tidak bernilai tuan-tuan, kurang nilainya. Wa ruwiya an Sufyan as-Sawri, diriwayatkan daripada Sufyan as-Sawri rahimahullahu taala annahu qala, 10 perkara. Jadi Sufyan bin Sawri rahimahullahu taala berkata ada 10 perkara yang kurang nilainya. Yang pertama, awwaluha rajulun yad'u li nafsihi, seorang lelaki ataupun seseorang yang mendoakan diri dia, wala yad'u li walidayhi, dan tidak mendoakan kedua ibu bapanya, wala lil mu'minina wal mu'minat, dan tidak pula mendoakan bagi orang mukmin dan orang mukmin lelaki dan orang mukmin perempuan. Dia doa untuk diri dia sahaja. Bila setiap kali dia doa untuk dia je, langsung tak ada sebut nama mak ayah dia, langsung tak ada sebut nama, ataupun orang untuk orang mukmin dan mukminat. Mukmin ni lelaki, mukminat perempuan. Mukminun ataupun mukminat. Mukminun lelaki yang beriman, lelaki yang beriman, mukminat perempuan yang beriman. Kan sebab tu kita berdoa, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat. Dan ampunkanlah di jami'in, semua muslimin, orang-orang Islam lelaki, wal muslimat, orang-orang Islam perempuan, wal mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang beriman lelaki, wal mu'minat, dan orang-orang beriman perempuan. Kita selalu doa, kan? Kita baca, kan? Itu antara adab, kan? Nak bagi benda tu bernilai, kita doa untuk kita. Sebut sekali doa itu untuk mak ayah kita, sebut juga doa itu untuk mukmin dan mukminat. Kan? Dapatlah saham kita sikit tuan-tuan. Kan? Kita doakan orang lain, malaikat doakan untuk kita tuan-tuan. Kan? Kita ni pendosa tuan-tuan. Kan? Hari-hari ada je dosa yang kita buat. Kan? Malaikat tak ada dosa tuan-tuan. Kita doakan orang lain, malaikat doakan kita tuan-tuan. Malaikat yang tak ada dosa doakan orang yang ada dosa. Tapi dengan cara apa? Doakan untuk orang lain, doakan untuk orang lain. Bukan untuk diri sahaja. Itu yang pertama tuan-tuan. Wasani, yang kedua, rajulun yata'allamul Quran, seseorang yang mengaji Al-Quran, belajar Al-Quran, wala yaqra'u minhu fi kulli yawmin 100 ayat, dan tidak membaca pada setiap hari dalam hidup dia 100, sekurang-kurangnya 100 ayat daripada Al-Quran. Rajulun yata'allamul Quran, seorang lelaki ataupun seseorang yang belajar Al-Quran, wala yaqra'u minhu, dan tidak baca langsung Quran, fi kulli yawmin, pada setiap hari, sekurang-kurangnya 100 ayat, 100 ayat. Baik, kita tengok balik kita tuan-tuan, satu hari, satu muka lepas kan? Satu muka tu baru berapa tuan-tuan? Kan? Sampai ke 50 tuan-tuan. Kalau dapat ayat yang pendek lah, kan? Juzuk belakang tu, Salasin, juzuk yang ke-30, 29, dapat ke? Saya rasa 50 pun tak dapat lagi tuan-tuan. Kan? Kena baca dulu. 2 pun dapat ke tuan-tuan? Tak dapat juga, cuba baca 3. Kan? Sekurang-kurangnya tuan-tuan, 100 ayat. Sekurang-kurangnya. Sebab apa? Dia belajar Al-Quran, dia mengaji Quran, kan? Tapi tak nak baca Quran. Dan dia lagi teruk tuan-tuan. Bukan kata 100, satu pun tak baca tuan-tuan. Ini lagi berat. Padahal Nabi kata, khairun nas man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik manusia itu kata Nabi SAW, mereka yang belajar Al-Quran wa 'allamahu, dan mengajarkan Quran kepada orang lain. Ini sebaik-baik manusia.
Bukan belajar, dia seorang makan. Kan? Dia je nak pandai, orang lain semua tak pandai. Lepas tu bila dia rasa dia pandai, dia mulalah buka sikit. Kan? Dia buka. Jadi, bila ada ilmu tuan-tuan, kongsi. Kan? Ilmu tu pula tuan-tuan, kena pasti dulu benar. Kan? Kan? Kadang kita tengok, baru baca sikit kat WhatsApp. Kan? Kita perasan tuan-tuan, biasa dulu famous tuan-tuan, mesej berantai. Kan? Siapa hantar ke 10 orang, kalau tak hantar ke 10 orang, ditimpa malapetaka. Pernah baca tuan-tuan mesej tu? Pernah tuan-tuan? Saya pernah dapat mesej tuan-tuan. Dulu. Kan? Dia kata apa? Dia elok kan tuan-tuan, dia atas tu dia tak baik macam tazkirah dia kata elok kan. Apa macam hadis dan sebagainya. Tiba-tiba bawah tu hantar ke 10 orang pada malam ini. Jika tidak hantar, kamu akan ditimpa malapetaka. Begitu pula tuan-tuan. Kan? Dia pula yang nak menentukan malapetaka seseorang. Seseorang tu berdosa, seseorang tu ditimpa musibah. Dia pula yang nak menentukan. Kan? Mesej-mesej berantai yang macam ni tuan-tuan tak betul tuan. Jangan macam ni. Kan? Dulu famous tuan-tuan, sekarang mungkin orang dah tahu sikit. Kan? Apa hal tadi pula kan? Kan? Orang dah mula berfikir tuan-tuan. Kan? Kalau orang yang tak ilmunya kurang, mungkin dia fikir lama. Kalau aku tak share 10 orang, habis aku ni. Kan? Kena sama peti ke? Kan? Baik tuan-tuan. Jadi kena sekurang-kurangnya kena ambil tahu sikit tuan-tuan. Kan? Supaya kita tak mudah ditipu tuan-tuan. Kan? Supaya tak mudah ditipu. Yang ketiga, wasalis rajulun dakhala al-masjid wa kharaja wa lam yusalli rak'atain. Seorang yang masuk ke dalam masjid, kemudian dia keluar wa kharaja wa lam yusalli rak'atain. Dia masuk masjid dah, kemudian dia keluar tak solat 2 rakaat. Ini juga orang yang tak bernilai. Masuk masjid elok tak tuan-tuan? Kan? Masuk masjid elok tak? Masuk masjid dia keluar balik. Singgah je Ustaz, tengok ekor sejuk lah. Kan? Pagi datang, sejuk lah, tak sejuk ni, tak apalah kata balik. Kan? Cari masjid lain pula, Allahu Akbar. Kan? Cari masjid yang ada ekor. Kan? Dah masuk masjid ni, kan? Masuk masjid, Allah tak ada ekor lah. Kan? Patah balik lah, pergi masjid depan. Ada ekor sikit. Ni berat tuan-tuan. Kan? Jadi, Sufyan As-Sawri rahimahullah ta'ala mengatakan, seseorang yang dah masuk ke dalam masjid, kenalah sekurang-kurangnya 2 rakaat. Masuk keluar, tuan. Kan? Masuk keluar. Tak boleh apa-apa kadang-kadang. Kan? Kalau ada yang masuk boleh barang keluar. Kan? Kalau dah buat masjid macam mall, apa kata tuan? Kan? Masuk keluar, tak apa-apa. Masuk tengok ekor, tak ada ekor, balik. Kan? Masuk tengok kipas, tak ada tuan-tuan. Kan? Balik. Ada tuan-tuan, orang yang tak ada kipas. Kan? Kipas dia rosak tuan-tuan. Yang tak ada kipas ada tapi rosak. Kan? Jadi sekurang-kurangnya orang yang dah masuk dalam masjid 2 rakaat tuan-tuan. Apa 2 rakaat? Tak kisahlah tuan-tuan. Kalau datang waktu duha, buatlah duha. Kan? Kalau datang waktu zuhur, boleh je buat tahiyatul masjid. Datang waktu duha sekalipun boleh buat tahiyatul masjid, tak ada masalah. Kan? Dia tak ada masalah tuan-tuan. Kan? Baik, yang keempat, warabi' rajulun yamurru 'ala al-maqabir. Seseorang yang lalu di kubur. Maqabir ni kubur-kubur tuan-tuan. Kan? Walam yusalli ma'ala ahliha, dan tidak memberi salam kepada orang-orang di kubur. Walam yad'u lahu, dan tidak mendoakan kepada dia. Dia lalu kubur, dia tengok Allah nanti dia sembuh. Ya, dia lalu kubur dia tengok nanti dia sembuh. Dia dah. Dia apa sunat tuan-tuan? Lalu di depan kubur bagi salam. Kan? Jangan ada percaya orang bagi salam hidup balik. Dia ada pula yang kata kan, lalu depan kubur bagi salam, dia hidup balik Ustaz. Tak ada. Sebab dia kata apa? Jawab salam tu wajib. Kalau tak jawab salam, dia kena siksa dalam kubur. La ilaha illallah. Kan? Ada pula yang faham macam tu tuan-tuan. Kan? Kadang kita rasa pelik juga. Kan? Jadi sunnahnya tuan-tuan, lalu di depan kubur bagi salam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Kan? Ataupun ahli dia. Itu advance ahli dia. Kan? Dia ahli 99. Yang tinggi sikit. Ada masalah tuan, ahli kubur, ahli dia. Kan? Jangan sebut ahli lain dah tuan. Kan? Baik. Lepas tu mendoakan mereka. Ini lagi baik. Lalu dah bagi salam, doakan mereka. Kan? Yang simple-simple ni tuan-tuan.
Ringkas je. Allahumma ighfir lahu. Dah. Doa. Ya Allah ampunkan mereka. Kata Allah marhamhu. Ya Allah rahmati mereka. Dah. Tak ada masalah. Kalau nak doa lalu tu tak ada masalah kan? Tak berhenti kita berlalu berhenti Ustaz tak doa dia. Boleh juga tak ada masalah. Kan? Baik. Yang kelima wal khamis rajulun dakhala al-Madinah fi yaum Jum'ah thumma kharaja wa lam yusalli Jum'ah. Seseorang yang masuk ke Madinah pada hari Jumaat fi yaum Jum'ah thumma kharaja kemudian keluar wa lam yusalli Jum'ah dan langsung tak solat Jumaat. Dah masuk cantik dah. Masuk Madinah hari Jumaat. Kan? Masuk di hari Jumaat, tak sempat solat Jumaat dia dah balik. Kan? Ini orang-orang yang rugi tu. Melainkan memang kalau jadual dia Jumaat, kan? Memang jadual dia kena balik sebelum. Kan? Saya tak tahu tuan, saya tak pengalaman saya pergi. Tapi kat sini Sufyan Tsauri radhiyallahu taala mengatakan, orang yang pergi Madinah dan masuk Madinah pada hari Jumaat pada hari Jumaat dan masuk hari Jumaat tak sempat solat Jumaat rugi tak? Baik, yang keenam wasadis rajulun nazala fi mahallatihi rajulun alim. Seseorang yang turun atau seseorang yang datang ke tempat orang alim, orang yang berilmu, walam yazhab yata'allam minhu syai'an min al-'ilm. Datanglah tempat orang berilmu, kan? Datang ziarah tok guru tuan-tuan. Ziarah syekh, ziarah ustaz, kan? Ataupun datang ke tempat majlis ilmu, kan? Kemudian walam yazhabu liyata'allama minhu syai'an min al-'ilm. Datang langsung tak nak belajar. Langsung tak dapat apa-apa ilmu daripada orang alim itu. Pergi ke tempat orang alim, walam yazhab liyata'allama minhu syai'an min al-'ilm. Pergi tempat orang alim tapi tak nak tuntut ilmu. Tak nak ambil sikit pun ilmu, kata-kata nasihat sikit daripada orang alim, kan? Dia datang dia balik. Rugi tuan-tuan, kan? Rugi. Yang ketujuh wasabi' rajulani tarafaqa, dua orang tarafaqa yang berteman ataupun berkawan, tarafaqa. Walam yas'al kullu wahidin minhuma an ismi sahibi. Dan langsung tak soal ataupun langsung tak tanyakan setiap antara berdua ini, antara yang berkawan ini, nama kepada nama antara satu sama lain. Kawan dah lama dah, bertahun-tahun. Bila tanya, tak tahu nama dia apa. Rugi kan? Kawan daripada kecil sampai kedua, umur 60. Bila orang tanya siapa nama kawan tu? Kawan je lah, tak tahu nama apa. Ini berat kan? Ini memang berat, sangat berat lah pada saya, kan? Kalau kawan baru sehari dulu kita terima ke tuan, kan? Baru nak kenal Ustaz, kita faham. Tapi kita di Malaysia ni alhamdulillah tuan-tuan, beramah lah tuan-tuan saya kira, kan? Keluar kadang tak kenal tuan-tuan. Assalamualaikum, pergi mana tu? Lagi-lagi orang tentu tuan-tuan, orang pengalaman, orang ayo berpengalaman, kan? Kita suka. Assalamualaikum Ustaz, dia tegur. Beramah tuan, kita sangat suka. Tapi orang muda kita sekarang, ya Allah tuan, kan? Ada yang sombong. Saya tak cakap semua tuan, ada yang sombong. Jalan nampak orang tua dia jalan. Dia jalan, langsung tak. Kan? Baik. Wasamin yang ke-8, rajulun da'ahu rajulun ila dhiyafah fa'ajabahu thumma lam yazhabu ila dhiyafah. Ini seorang lelaki yang dah ajak orang lain pergi majlis ilmu. Dia dah jawab dah. Jom pergi majlis. Jom pergi hari ni kita fake ataupun jom hari ni pergi kuliah Ustaz Hakim. Okey, gak lu. Sampai habis. Dia kat rumah masuk khabar ni. Dah habis dah. Kat mana? Bawa nak agak. Dah habis dah. Kan? Dia jawab tak? Ya, gerak dulu. Jom kita pergi kuliah Ustaz Hakim. Gerak dulu. Dah habis kau balik kat mana? On the way. Dah habis dah. Kan? On the way belakang masjid. Kan? Ini berat. Watasi' yang ke-9, syab, seorang pemuda. Budak-budak muda kan tuan. Yudayyi'u syababihi wa lam yatlubul ilma wal adab. Ini sangat-sangat rugi. Seorang pemudi, lelaki perempuan, yudayyi'u, meluputkan, menghabiskan syababu, masa mudanya, wa lam yatlubul ilma wal adab. Pada masa muda dia langsung tak nak menuntut ilmu. Langsung tak nak belajar agama.
Duk nak enjoy, kan? Nak enjoy, kawan ajak pergi sini, di sini ikut, kan? Kawan ada suara kawan baik ajak pergi majlis ilmu, enggak, nanti dulu, sampai dah tunggu tak boleh dulu. Ini pada saya ini yang sangat-sangat mungkin. Padahal masa muda ni lah yang kita panggil akal, kita otak kita ni sangat-sangat baik berfungsi. Kan? Sama juga tuan-tuan, yang tuan-tuan pun berfungsi dengan baik, tak ada masalah tuan-tuan. Saya bukan nak diskriminasi, tidak tuan-tuan. Kan? Sebab ada ulama yang umur dia dah 90 lebih, akal dia tuan-tuan, cara pemikiran dia jauh lebih hebat daripada orang muda. Wal asyir yang ke-10 yang telah tuan-tuan. Rajulun syab'ani wa jaruhu ja'i. Seseorang yang kenyang, dia kenyang tuan-tuan, wa jaruhu ja'i, sedangkan jiran dia kelaparan. Wala yu'tihi min ta'amihi syai'an. Langsung dia tak, padahal dalam rumah ni macam-macam hari tuan-tuan. Siakap, geli, kan? Ikan selam, ikan mata merah, macam-macam hari tuan-tuan. Kan? Jiran kelaparan, dia macam-macam makan. Dah kenyang makan lagi tuan-tuan. Tak sempat lapar makan lagi tuan-tuan. Jiran kelaparan. Orang macam ni sangat-sangat rugi. Ini kena dengan hadis kita ni. Falyukrim jar, maka muliakan jiran tu. Tengok jiran susah, bantu dah tuan-tuan. Kan? Sekadar kemampuan kita lah tuan-tuan. Kalau kita pun jenis makan nasi malam, kan? Janganlah kita bantu sekadar kemampuan kita. Ya, kalau lagi rasa kita mampu, bantu lebih. Tak ada masalah. Ikut kemampuan kita dulu. Kita sendiri yang tahu kemampuan kita. Saya tak tahu tuan-tuan kemampuan tuan-tuan macam mana, kan? Tuan-tuan sendiri yang lebih tahu tentang diri tuan-tuan, tentang kemampuan diri tuan-tuan. Baik tuan-tuan, kita masuk pada hadis yang ke-16. Dari 10 tuan-tuan, dan cubalah amal dengan sikit-sikit tuan-tuan. Kan? Sikit-sikit. Baik, al-hadis as-sadis ashar. Hadis yang ke-16. La taghdab. Jangan marah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga Allah Taala meridainya. Ada masalah radhiyallahu anhu. An rajulan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki tuan-tuan datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, beri aku wasiat." Dia sebut ausini tuan-tuan, dia merujuk kepada wasiat sebenarnya. Tapi kat sini adalah beri aku nasihat. Beri aku nasihat. Jadi sini tuan-tuan, ulama berbeza pandangan. Siapakah rajulan itu? Siapakah lelaki itu? Ada yang mengatakan dia adalah Abu Darda. Ada yang mengatakan dia adalah Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Ada yang mengatakan dia adalah Abdullah bin Umar. Tak kisahlah siapa yang tanya tuan-tuan, tapi kita ambil manfaat daripada apa yang ditanya. Apa kata dia? Qala lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini, beri aku nasihat." Wahai Rasulullah, beri aku nasihat. Apa kata Nabi? Qala la taghdab. Nabi kata, jangan marah. Faraddada miraran. Lelaki itu tadi ulang lagi, "Ausini ya Rasulullah." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La taghdab. Dia minta lagi tuan-tuan, "Ausini ya Rasulullah, beri aku nasihat ya Rasulullah." Apa kata Nabi tuan-tuan? La taghdab. Ada riwayat yang mengatakan, ada ulama yang mengatakan dia ulang tiga kali. Ada yang kata lebih. Sampai lelaki ni faham dah. Kan? Kalau kita tuan-tuan, orang tanya, kan? Nak pergi mana? Pasar. Pergi mana? Pasar. Pergi mana? Pasar.